Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kita teruskan dengan bab 9, subtopik 9.2, peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Apakah yang dikatakan dengan peristiwa tak bersandar? Okey, tujuan cikgu hari ni kamu perlu dapat cikgu punya pembelajaran kat sini. Hari ni kamu perlu tahu untuk membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey, apakah idea untuk peristiwa tidak bersandar? Okey, peristiwa tidak bersandar ialah dua peristiwa A dan B. Okey, contohnya ada dua peristiwa A dan B. Peristiwa ni tidak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Itu kita katakan tidak bersandar. Maksudnya A dengan B, dia tidak berkaitan antara satu sama lain. Kita katakan tidak bersandar. Okey. Contoh yang tidak bersandar kita boleh tengok pada contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua ni, kalau tengok muka surat 247, contoh A, contoh B, contoh D. Tiga-tiga contoh ni adalah contoh yang tidak bersandar. Kenapa contoh A, B dengan D tidak bersandar? Okey, kita tengok satu persatu kes ini ya. Okey. Kita pergi pada contoh A. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling yang adil dilambungkan sebanyak 2 kali. Maksudnya, ini duit shilling, kita lambungkan sebanyak 2 kali. Okey, maksudnya ini shilling A, shilling B. So, bila kita lambung, dia tak ada kaitan antara satu sama lain. So, dia tidak bersandar. Maksudnya, ini nak dapat angka ataupun ini dapat gambar, dia tak ada kaitan pun dengan shilling yang pertama. So, kita katakan ini adalah peristiwa yang tidak bersandar. So, jawapan kamu nanti dalam buku teks penyelesaian, kamu tulis macam refer pada buku teks, peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian mendapatkan angka dalam lambungan shilling pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling yang kedua. Sebab soalan tanya mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling yang adil dilambungkan. Okey, kita pergi pula kepada contoh B. Mendapat angka dalam lambungan shilling yang adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu yang adil. Maksudnya macam ni tau. Maksudnya, dia berlaku serentak. Satu ialah duit shilling, satu lagi ialah dadu. Okey, cikgu tak ada dadu dekat sini. Let's say ini ialah dadu. Katakan cikgu ambil kertas ini sebagai dadu. So, ini dadu. Okey. So, bila kita lambung serentak, duit shilling dengan dadu. So, duit shilling dengan dadu ni dadu ni tidak mempengaruhi daripada kesudahan dadu ni tak diperangi oleh duit shilling tersebut. So, that's why kita katakan contoh shilling dengan dadu ni tidak bersandar antara satu sama lain. So, peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling adil tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat nombor 4 dalam lambungan dadu yang adil. Okey, kita tengok pula contoh D. Tidak bersandar juga contoh D ni. Mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel huruf baik satu demi satu dengan pemulangan. Okey, maksudnya dengan pemulangan kan? Okey, cikgu bagi contoh. Cikgu dah labelkan dekat sini huruf baik. B, A, I, K. Baik. Okey, ini huruf baik. Okey, ini huruf baik. Okey, maksudnya kita ambil huruf tersebut tanpa pemulangan sebab dia kata mendapat 2 keping kad. Okey, maksudnya katakanlah cikgu ambil dengan pemulangan, bukan tanpa pemulangan ya, dengan sini dengan pemulangan untuk soalan D. So, katakan cikgu ambil B sebagai huruf yang pertama. Okey, lepas tu okey, cikgu pulangkan semula. Maksudnya cikgu boleh ambil lagi B untuk set yang kedua. Okey, maksudnya B ni, huruf B ni tidak bersandar. Maksudnya ini adalah peristiwa yang tidak bersandar sebab B kita dah ambil yang kali pertama. Cikgu letak semula sebab dia kata dengan pemulangan. Nampak tak dekat sini? Dengan pemulangan. So, bila B letak semula, so huruf yang kedua juga boleh jadi B. So, ruang sampel dia boleh jadi ruang sampel yang pertama. Contoh cikgu bagi dekat sini. Bila yang pertama kita dapat B, kita letak balik B dekat situ. So, cabutan yang kedua juga kita boleh juga dapat huruf yang sama. So, ini kita katakan sebagai peristiwa tidak bersandar. B dengan B ni. Okey.
peristiwa yang bersandar ni, cikgu ambil contoh satu dekat sini. C, contoh sini. Nampak sangat dia punya directnya adalah peristiwa yang bersandar. Okey, ni peristiwa bersandar. Kenapa? Okey. Mendapat dua batang pen yang berwarna sama apabila dua batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Dia ada perkataan tanpa pemulangan. So, maksudnya ini ada 2 batang pen biru. Okey, 3 batang pen merah. Okey, ini dalam satu bekas. Okey, cikgu lebih suka kita labelkan sebagai biru pertama, biru kedua, merah pertama, merah kedua, merah ketiga sebab dia berlainan item. Okey, mendapat 2 batang pen yang sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu. So, maksudnya kita kena assume daripada dalam satu kotak ni, kita pilih secara randomly. Okey, contohnya tanpa pengulangan, so maksudnya katakan cikgu ambil yang pertama B1, cikgu ambil pen yang pertama biru 1. So, bila pen yang pertama biru yang pertama B1 kita ambil, so dia nak 2. So, yang kedua katakan cikgu ambil M2. So, M2. So, maksudnya B1 dan M2 ni dia berkaitan dengan B1. So, maksudnya dia saling berkaitan sebab dia tanpa pemulangan. So, ini ialah contoh untuk peristiwa bersandar. So, bagaimana kamu nak letakkan jawapan dekat sini? C ialah peristiwa bersandar kerana kebarangkalian mendapat pen merah yang pertama akan mempengaruhi mendapat pen merah yang kedua. So, sebenarnya secara umumnya yang apa yang cikgu faham dekat sini, kita nak tengok dia bersandar atau tidak. Maksudnya kalau untuk contoh pemulangan dengan tanpa pemulangan yang paling senang direct. Kalau soalan tersebut tanpa pemulangan, itu ialah contoh peristiwa yang bersandar. Kalau soalan tersebut dia bagi tahu contoh soalan tu dengan pemulangan, bermaksud dengan pemulangan bermaksud ini ialah contoh peristiwa yang bersandar. So, idea kamu sekarang ni kamu kena hafal salah satu. Katakan kamu hafal peristiwa tak bersandar. Bila tak bersandar, jawapan kamu mestilah dengan pemulangan. Maksudnya kamu kena faham konsep dekat sini. You understand properly this concept, this example, faham betul-betul dan cuba buat sendiri, praktiskan diri 9.2a. So, bila kamu cuba, kamu dapat jawapan yang betul 9.2a ni, muka surat 248, insya-Allah kamu boleh faham konsep ini. Okey, sekian, terima kasih.